Baik, Assalamualaikum. Kita nak sambung hari ini tentang graf gelombang. Jadi kita terus kepada graf gelombang kita. Alright. Sekejap kita adjust sikit lah. Okey. Semua ayunan boleh menghasilkan graf gelombang. Kalau kita tengok nampak tu, ayunan bandul, nampak kanan kiri boleh menghasilkan graf gelombang. Nampak bila kita letak pasirlah pada bandul tersebut. Sebab dia menghasilkan gelombang. Yang kedua, spring naik turun. Spring yang naik turun itu pun adalah menghasilkan gelombang juga. Nampak? Jadi, sebarang ayunan boleh menghasilkan graf gelombang. Jadi, dalam graf gelombang sekurang-kurangnya kita kena tahu ada 5 elemen. Iaitu amplitude, panjang gelombang, tempoh, frekuensi dan nak kira laju gelombang. 5 benda ni memang hujung jari lah sepatutnya. Okey, kita kenal satu persatu dulu iaitu amplitude. Apa benda amplitude? Amplitude ialah sesaran maksimum dari kedudukan keseimbangan. Apa benda sesaran maksimum? Contoh macam ayunan bandul. Ayunan bandul kalau tak berayun, inilah titik keseimbangan dia. Jadi daripada titik keseimbangan kita sesarkan ke kanan, dia akan berayun. Yang maksimum sesaran itulah dia punya amplitude. So kalau kita tegakkan, nampak jadi itulah. Jadi yang kita tegakkan ni nampak. Inilah dia amplitude tinggi, nampak? Kita kata tinggi lah Okey. Sesaran maksimum daripada seimbang. Seimbang dia dekat tengah-tengah tadi lah. Gitu. Okey. Jadi kalau kita tengok, induk ialah kosong atau paksi X dan ini ialah paksi Y. Paksi Y itulah dia punya sesaran maksimum. Okey. Sesaran maksimum ni boleh jadi belah positif, boleh jadi belah negatif. Alright. Jadi kita ada 3 ayunan bandul, nampak? Disebabkan panjang dia sama, jadi frekuensi dia sama. Masa dia sama nampak? Sama je masa dia. Sebab dia sama panjang. Tetapi yang membezakan ketiga-tiga bandul ini ialah amplitude. Nampak? Kalau kita tengok yang warna hitam tu, amplitude dia kecil daripada kosong. Okey. Yang warna coklat tu, amplitude dia lebih besar daripada titik keseimbangan kosong, dan yang warna biru tu of course lah dia punya amplitude paling besar. Okey. Jadi itulah dia amplitude gelombang. Untuk ayunan spring pula, nampak? Kalau kita tak ayunkan spring, spring tu berada pada equilibrium position. Nampak? Bila kita regangkan tarik ke atas, itu ialah dia punya maksimum sesaran dia. Jadi dia akan berayun, nampak? Itu maksimum dan minimum dia, nampak? Jadi daripada titik keseimbangan warna biru itu, dia disesarkan. Inilah dia maksimum displacement, sesaran maksimum. Jadi bila diayunkan, dia juga akan pergi ke belah yang positif. Nampak? Sebab tu amplitude dia ada positif dan negatif. Okey, seterusnya. Macam ni. Spring ini berayun. Kalau kita tengok daripada atas sekali dekat sini, sampai bawah sekali, ada 4 kotak. Jadi, berapa amplitude? Amplitude perlu dikira dari tengah-tengah iaitu titik keseimbangan. Maknanya kalau kosong kat tengah-tengah, mana atas 2 cm, bawah negatif 2 cm, maka amplitude kita ialah 2 cm. Amplitude ialah sesaran. Nampak tak atas ni? Sesaran maksimum. Okey, so amplitude 2.0 cm. Jadi, kita kena tahu bahawa graf gelombang ada 2 jenis secara automatik. Suatu ayunan kita boleh terus dapat sesaran melawan jarak dan satu lagi sesaran melawan masa. Jadi, kita kena bezakan. 2 graf ni datang daripada satu ayunan yang sama. Macam kita belajar dekat tajuk gerakan. Satu gerakan kita boleh dapat graf laju, kita boleh dapat graf pecutan. Betul tak? Jadi, sama juga satu jenis ayunan boleh dapat 2 jenis graf yang berbeza. Jadi kita tengok macam mana beza dia. Nampak macam sama kan? 3 cm, 3 cm. Apa yang berbeza? Berbezanya ialah, nampak? Inilah sesaran displacement melawan jarak, distance. Yang ni displacement, sesaran melawan masa. Inilah 2 dia yang berbeza. Kalau tengok semua macam sama kan? Okey. Untuk graf displacement distance ataupun sesaran melawan jarak, kita boleh dapat apa? Kita boleh dapat panjang gelombang. Amplitude memang dapatlah. Dan daripada graf ni kita boleh dapat panjang gelombang. Okey. Manakala yang melawan masa, kita boleh dapat amplitude, betul dah. Tempoh dan frekuensi. Okey, kan kita ada 5 tadi kan? Jadi
Kelima-lima ini perlukan gabungan daripada dua-dua jenis maklumat ini. Berapakah bilangan gelombang? Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tahu macam mana dikatakan bilangan gelombang ataupun satu gelombang. Contoh macam gambar yang atas ni. Okey, ada berapa banyak gelombang ni? Yang bawah ni ada berapa banyak gelombang? Soalannya, jika kita nak tanya ada berapa banyak gelombang, kita kena tahu dulu satu gelombang tu macam mana. Baru kita tahu ada berapa gelombang. Jadi kita belajar dulu macam mana dikatakan satu gelombang. Satu gelombang bermaksud satu bulatan penuh, satu ayunan penuh. Ingat tak kita belajar ayunan bandul? Ayunan bandul tu dia pergi ke sana dan patah balik. Baru dikira satu ayunan lengkap. Kenapa pergi sana dan patah balik satu ayunan lengkap? Dia datang daripada bulatan penuh. Kalau you buat bulat, pergi sana dan patah balik. Baru dikira satu bulatan penuh. Jadi satu bulatan penuh itulah dia satu ayunan penuh. Satu bulatan penuh mempunyai 4 sukuan. Nampak? 1, 2, 3, 4. Jadi, untuk satu gelombang penuh juga perlu ada 4 sukuan. Contoh, nampak? Kenapa yang berbentuk U? Ni. Ini saya panggil berbentuk U. Ini kita panggil satu gelombang penuh. Okey? Dan satu lagi yang biasalah bentuk S. Kenapa ini dikatakan satu gelombang penuh? Kalau kita tengok, yang ini dia ada 1 suku, 2 suku, 3 suku, 4 suku. Nampak tak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku, cukup daripada sini sampai sini satu bulatan. Manakala yang ni kita nampak jelas kan? Okey, 1 suku, 2 suku, 3 suku, 4 suku. Ni kita panggil bentuk U, ni kita panggil bentuk S. Senang nak ingat kan? So, ini juga dipanggil satu gelombang yang lengkap. Okey, kerana cukup. Okey, jadi kalau kita tengok balik, ada berapa banyak gelombang yang warna biru tu? Jadi warna biru tu kita tengok, dia bentuk S kan? Jadi kita boleh kira 1, 2, 3, 4. Lepas tu, ada separuh. Jadi yang atas tu ada 4,5 lah senang cerita. Ada berapa gelombang? Ada 4,5 gelombang. Senang. Manakala yang nombor 2 ni, nak guna macam mana ni? Kita boleh ambil yang bentuk U. Nampak? Puncak ke puncak sebelah dia. Okey? Puncak ke puncak. Jadi, puncak ke puncak yang pertama. Nampak? 1 gelombang, 2 gelombang dan 3 gelombang. Senang. Habis tu yang bawah sekali tu macam mana tu? Okey. Kalau ini kita kata daripada puncak ke puncak, untuk gelombang membujur yang bawah ni. Okey, untuk gelombang membujur yang bawah ini, gelombang spring ini, okey, kalau puncak ke puncak ialah satu gelombang, dekat gelombang spring mana ada puncak, betul tak? Jadi kita ambil daripada kawasan regangan dan mampatan. Okey, kalau kita tengok yang ini ialah kawasan mampatan. Okey, dia rapat-rapat, dan yang ini ialah kawasan regangan. Mampatan, regangan. Jadi antara mampatan dengan mampatan. Okey, tengah-tengah mampatan ke tengah-tengah mampatan yang bersebelahan dipanggil satu gelombang. Jadi ini satu gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang dan 4 gelombang. Nampak? Ini cara kita nak kenal satu gelombang. Bila dah kenal satu gelombang, senang kita nak selesaikan. Okey, contoh diberi graf sesaran jarak. Senang. Okey. Tentukan apa tu? Tentukan amplitude dan panjang gelombang. 2 sahaja daripada 5 tadi kita ada panjang amplitude, panjang gelombang, tempoh, frekuensi dan laju gelombang. Daripada 5 ni untuk graf sesaran lawan jarak kita cuma boleh dapat 2 sahaja maklumat. Amplitude tak ada masalah lah, amplitude senang. Amplitude ialah 5. Dia punya tinggi daripada kosong 5. 5 apa? 5 cm lah. Tengok unit. Jangan hentam je 5 meter. Tengok unit. Okey, so amplitude kita ialah 5. Manakala wavelength ataupun panjang gelombang. Okey, panjang gelombang ni apa? Panjang gelombang ni bahasa mudah dia ialah panjang satu gelombang. Dah belajar tadi kan? Satu gelombang tu macam mana? Jadi satu gelombang tu daripada 0 sampai 4 cm. Jadi panjang gelombang kita ialah 4 cm. Itu maksud dia. Okey. Yang kedua, dapat tadi senang
Okey, ini ialah graf. Bila awak dapat graf gelombang, tengok dulu. Ini sesaran lawan apa? Lawan masa. Jika lawan masa, kita tak akan dapat panjang gelombang. Okey, satu gelombang ini adalah tempoh gelombang. Jadi lain Jadi saya lukis sikit Okey, saya lukis sikit. Okey. Ini 0, 0.4, 0.4, 0.8, 1.2. Ini dah masa. Okey. Jadi tentukan amplitude. Amplitude tak ada masalah, kita ambil amplitude ialah 5 cm. Okey, tengok sini. cm kan? Okey, masa kita ialah dalam saat. Jadi, terus B. Ni apa? Amplitude A. Okey, lepas tu ialah period, tempoh. Tempoh tu apa? Kalau tadi lambda, bahasa mudah bukan definisi. Lambda ialah panjang gelombang. Jadi kita ambil panjang satu gelombang. Itu kalau lambda. Kita senang nak ingat lah. Habis tu tempoh apa? Tempoh mudahnya, secara mudah, bukan secara definisi secara mudahnya ialah masa satu gelombang. Nampak tak? Benda yang sama. Satu gelombang. Bezanya, lambda dekat graf jarak, tempoh dekat graf masa. Okey, jadi masa satu gelombang ni, mana satu gelombang? Satu gelombang sini bentuk S tadi tu. Ini satu gelombang. Jadi ini bukan lambda ini ialah T. Masa, kerana kita punya graf ialah masa. Jadi masa satu gelombang berapa saat? 0.8 saat. Nampak? Okey, jadi bila dah dapat tempoh, tentulah kita boleh dapat frekuensi. Macam mana nak kira frekuensi? F sama dengan 1 bahagi T. Yang penat-penat awak dapat tadi, 1 bahagi 0.8 saat. Kita sepatutnya dapat 1.25 Hz. Okey, frekuensi unit di Hz. Hz tu apa? Hz tu samalah S negatif 1 Okey, kalau tak tahu Hz, kita boleh tulis S negatif 1 sebab S tu duduk dekat bawah. Alright. Okey, kita teruskan. Ini dah contoh soalan yang lengkap. Okey, padam. Okey, diberi dua graf. Okey, maknanya apa ni? Satu ayunan dapat terus dua graf. Satu graf sesaran melawan jarak, satu lagi sesaran melawan masa. So, ada dua graf, jarak dengan masa, kita boleh dapat kelima-lima ni. Tak ada masalah. Jadi, kita buat satu persatu. A. Amplitude. Amplitude tengok mana? Amplitude tengok dia punya sesaran. Sesaran biasa sama lah Okey, 10, 10. 10 apa? 10 cm. Okey, cm. Yang pertama. Okey, amplitude. So, yang B dia minta apa? B dia minta panjang gelombang. Panjang gelombang nak tengok dekat graf mana? Tentulah nak kena tengok graf jarak. Sebab panjang gelombang ialah panjang bagi satu gelombang. Jadi, panjang bagi satu gelombang bentuk S. Ni, sampai sini. Ting. Okey, 4 cm. 4 cm. Nampak? Itu dia punya panjang gelombang. C. Tempoh. Tempoh tu apa tadi? Tempoh ialah masa bagi satu gelombang. Okey, saya ulang semula. Itu bukan definisi Jangan jawab definisi. Masa satu gelombang. Ini untuk memudahkan kita. Okey, masa bagi satu gelombang. Masa tengok dekat graf masa. Okey, ini satu gelombang. Satu gelombang. Okey, masa dia berapa? 5 saat. Okey, 5 saat. Ini tiga yang paling basic. Dapat tiga ni, tak ada masalah dah frekuensi dengan laju. Sebab D, frekuensi datang daripada 1 bahagi T, iaitu 1 bahagi 5. Dapat berapa tadi? 0.2. S negatif 1 boleh, Hz pun boleh. Okey, Hz lah frekuensi. Dan D, E, dia minta laju gelombang. V sama dengan F lambda. Tolong hafal, tolong ingat dan tolong tahu guna formula ni. Sebab kalau tak hafal, ada formula kat depan. Tapi tolong tahu sebab formula ni sangat glamour. Awak akan jumpa lagi formula ni dekat tajuk pembiasan, dekat tajuk elektromagnet, dekat tajuk pantulan. Semua akan jumpa gelombang, formula ni. Jadi, F lambda. Frekuensi mana? Frekuensi boleh ambil 0.2.
Hertz tadi darab dengan lambda. Lambda kita mana tadi? 4. 4. Okey, kita akan dapat 0.8. 0.8 apa? Jangan suka hati, jangan ms negatif 1. Ni cm jadi cm. 0.2 tadi apa? S negatif 1 kan? Hertz tadi tu. S negatif 1. Okey. Senang tak? Okey, kita tengok lagi. Ada contoh lagi tak? Okey, ada contoh lagi. Okey. Sama juga, dia minta cari 5 benda tu. Okey, kali ni apa bezanya dengan soalan tadi? Ini satu graf, dia beri 2 maklumat. Okey, graf yang sama dia bagi masa, tapi pada masa yang sama dia bagi dari puncak sini ke puncak sini 30 cm. Nampak? Jadi dia bagi dua-dua maklumat. Dia bagi jarak, dia bagi masa. Jadi senang juga, sama juga. Okey, A. Amplitude. Amplitude mana? Amplitude kita ambil dia punya sesaran iaitu 0.5. Jangan tinggal jawapan 0.5. Tengok unitnya apa? 0.5 meter. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, B. Panjang gelombang. Dah cover tadi. Panjang gelombang ialah panjang satu gelombang. Satu gelombang tu macam mana? Dah ajar. Puncak ke puncak, satu gelombang. Ataupun bentuk S. Juga satu gelombang. Okey, dalam kes ini dia bagi panjang mana? Ini bawah ni masa jangan tengok yang bawah ni. Tengok yang 30 cm. Dan 30 cm ini mewakili dua panjang gelombang. Nampak tak? Dia langkau dua puncak ni. Jadi satu puncak ke satu puncak ialah satu lambda ataupun satu gelombang. Jadi 15 cm. Nampak? Nak trik awak ni. Bukan 30. Okey. Dan seterusnya. Tempoh. Tempoh barulah tengok dekat graf masa. Okey, kita ambil satu gelombang bentuk S. 0.4 saat. So, 0.4 saat. Nampak? 3 basic. Dapat benda ni tak ada masalah yang bawah ni. Okey, D frekuensi 1/T iaitu 1/0.4 saat. Kita sepatutnya akan dapat 2.5 Hz ataupun S negatif 1. Dan yang terakhir, laju V equal to F lambda ataupun lambda F tak ada masalah. Okey, 2.5 ni frekuensi darab dengan panjang gelombang 15. Dapatlah 37.5 cm S negatif 1. Jangan salah, jangan meter per second pula. Okey. Ada lagi tak? Habis. Jadi itu sahaja pengenalan kita tentang graf gelombang. Okey, saya harap membantu. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.